Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Ke surah 5. Muka surat 5 baris 8 daripada atas. Muka surat 5 baris 8 daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi amin. Kata pengarang, maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan itu sekaliannya, supaya berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka itu dengan tarahum, yakni dengan kasihannya dan lembutnya, dan berhadap dan diterimanya dan hampirkan kepadanya, maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini. Tak apa, kita sekat ni dulu kayak gidang, kita baca lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, akhir dulu sekali kita ni bulan lepas dah, bulan Julai dulu, kita berhenti dekat rupa tamalluk. Ada banyak istilah dulu yang kita sebutnya, istilah bahasa Arab berkait dengan tasawuf semayang. Istilah tadhallulan, tasliman, tabadzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban, tamalluqan. Tu orang kita baca dulu. Tu nak khabar semayang ni, nak bersungguh semayang ni, kena ada semua itu dalam hati. Ni sifat-sifat hati belaka ni. Sifat hak nak kena dalam hati supaya kita mencapai darjat yang tinggi dalam semayang, dalam bab semayang ni. Dalam keadaan semayang kena ada tadhallulan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada tasliman, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terulang sekali lalu je ni. Nak biar masuk pasal berhenti tu, nak sambung hak malam ni tu dia kait. Tabadzulan, dengan penuh hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya agak orang faham lah beza antara tadhallulan dengan tabadzulan. Betul lah ada kawan tu pun ustaz juga. Dia duduk di temeluh tu ustaz juganya, dah sengajanya buat tanya tu seolah-olah dia tu orang awam, macam orang dengar, dia dengar kita ni online. Maknanya ada online lah ni, kan? Dia tanya, dia kata betul dah entak khabar tu. Baik kita khabar dah dulu ni. Tadhallulan beza dengan tabadzulan. Merendah diri beza dengan menghina diri. Menghina diri ni lagi rendah daripada
merendah diri. Tadzallulan, dhillun, dhalilun, rendah diri, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak lebih rendah daripada itu tabadzulan, menghina diri. Hina diri ni nak khabar kita tak ada benda di hadapan Allah. Kita ni tak ada benda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang kita milik. Semua milik Allah Subhanahu wa taala belaka. Termasuk amal kita pun milik Allah. Hakikatnya begitu. Kena faham. Itu kemudian saya sebut, ada awak kawan tanya tu betul tak entah kata. Saya sebut, kita kalau dalam konteks syariat, kita sesama manusia, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, kita sesama manusia ni antara sifat yang terpuji, sifat yang mulia ialah merendah diri dengan orang ramai. Kan kena rendah diri, tak boleh sombong. Lawan rendah diri sombong kan. Tapi kena faham makna sombong tu benda apa? Takabur. Tak, jangan salah faham. Nak molek orang dak tegur kita kata sombong dah, belum tentu lagi. Kita hukum atas zahir sombong ini. Pasal dak tegur kita. Kena molek kawan tu dak sedar. Kena molek kawan tu tengah banyak masalah. Kita kata sombong dah. Dah. Biasa gitu. Biasa hok gitu kena ke orang besar, ke rakyat, YB, ahli parlimen, adung, pemimpin masyarakat. Dak wi salang kat orang ataupun dak senyum kat orang, sombong ah. Kena faham pula makna sombong tu. Cuma sombong tu bahasa Melayu. Kalau pergi ke hak Arabnya kena tengok kitab. Kitab penawar bagi hati, makna takabur mendapat. Kena faham. Nah, Nabi sebut takabur ni batarul haqqi, tolak kebenaran. Antara makna takabur lah, bagaimana yang berlaku kepada iblis menolak kebenaran. Tak apalah, sikit waktu tu. Pasal kita nak pergi kepada hak seni. Tu sama manusia, merendah diri tu satu sifat yang terpuji. Tapi menghina diri tak boleh. Kita makhluk menghina diri kepada makhluk lain tak boleh. Waktu perbuatan yang haram, menghina diri kita depan orang ramai. Kita hina di hadapan orang sombong, menghina diri tak boleh, berdosa. Merendah diri tak apa. Kena faham molek. Hina diri lagu mana hina diri ni? Bila orang tu kedudukan tinggi, kita ni atas rasa benda apa? Contohnya atas rasa jawatan yang besar, kita cek, kita hina diri ni. Dia bawah dengan kuli umpamanya. Siapa kawan tu suruh jilat kasut, tak boleh, hina diri. Benda-benda yang menjatuhkan maruah diri, muruah. Salah satu perkara yang mesti dilindungi, hifzul muruah. Itu masuk dalam maqasidus syariah. Maksud atau tujuan syariat diturunkan, salah satu daripadanya adalah muruah. Tapi kebiasaan ulama usul tidak masuk muruah dalam bilangan yang terpisah. Sebab ia 5 je maqasidus syariah. Tak, dia 5 ni hifzuddin, jaga agama. Hifzul nafs, jaga nyawa. Hifzul aql, jaga akal. Hifzul nasab, jaga keturunan. Hifzul mal, jaga harta. Di 5 je. Di al-muru'ah duduk mana? Muru'ah duduk hak nombor 4 je. Jaga keturunan, pecahan dia termasuk jaga maruah. Setengah ulama, segelintir ulama ia masuk nombor 6. Jumhur ulama ia pegang 5 je. Tujuan syariat diturunkan nak jaga 5 perkara ni. Jadi maruah diri kena jaga. Jangan menghina diri depan orang. Tak boleh. Faham? Kecuali dalam keadaan terdesak. Contoh orang ugut nyawa hilang. Tak. Mu dak lorah luar mu, aku tembak mu. Kita nak mana? Hilang nyawa ke telanjang? Siapa yang pilih hilang nyawa, dia dipuji Allah kerana mempunyai sifat yang teguh. Tapi kalau siapa yang pilih telanjang untuk selamat nyawa, dibenarkan oleh syarak. Malu telanjang.
bahkan untuk jaga nyawa dia supaya dia terus beramal, terus menjadi orang beriman, berlaku kepada dalam sejarah macam Sumayyah. Tahu? Anak dia Yasir, pak dia Ammar biasa, pak dia Yasir, mak dia Sumayyah mati, pak dia mati. Dia selamat pasal dia sanggup turut kata kafir Quraisy. Dia punya bos dia, majikan dia. Pasal dia hamba. Tak? Sehingga selamat nyawa dirakamkan dalam Quran ni, mutmainnum bil iman, hati-hati tetap dengan iman, mulut ucap kufur, selamat nyawa dia dibenarkan oleh syarak. Tapi mak dia sampai hilang nyawa tu salah dak buat gitu. Tu dipuji syarak. Pasal mengambil martabat yang lebih tinggi. Adapun dia ambil rukhsah. Dia antara azimah dengan rukhsah dia panggil. Dia ambil rukhsah, orang panggil kelonggaran yang dibenarkan oleh syarak untuk ucap kufur, sedangkan hati tetap iman. Orang gitu tak apalah. Jadi dalam bab muruah, jaga maruah ni, tak boleh kita hina diri. Kadang biasa-biasa kita hina diri selalu pasal kes orang nak ubitih je. Banyak ni orang buat social eksperimen ke apa orang panggil, buat video-video kan, sanggup menghina diri kerana nak bitih 2-300 ya kena molek. Ada kalau di Arab dia buat video tawa iPhone 13 asal mu buka puasa bulan Ramadan, dia buat video. Sanggup tak nak iPhone 13 bawah mahal. Maknanya orang hak tahu nilai handphone dengan kecanggihannya ni, berebut kalau orang nak free. Syarat nak free ni, syarat buka puasa. Dia buat test tengok. Alhamdulillah orang hak Islam tak sanggup buka puasa kerana tu. Lepas tu dia test berlakon ada orang hak sanggup. Ia larang pula, halang rapah air daripada tangan orang hak berlakon. Tu panggil muruah. Jangan jual agama kerana nak kebendaan dunia. Jadi agama ni ya ajar syariat, salah satu daripadanya nak jaga maruah diri. Jangan jadi orang murah. Jadi menghina diri di hadapan makhluk tak boleh, haram. Tu masuk. Nak faham lah, takut salah faham. Siapa kawan tu kali nak nguji tapi dah apalah kita kabar ni nak faham. Takhaddu'an. Dululah takhaddu'an maksud cenderung hati kepada Allah atau ketundukan. Kalau hadis Nabi tu al-khusyu'u huwal khudu'. Khusyuk itu ialah ketundukan. Maka yang dirujuk sini, murad sini takhaddu'an, cenderung hati kepada Allah. Takhasyu'an, khusyuk'. Khusyuk kita kata khusyuk hati. Taraghuban, gemar atau suka. Tamalluqan, rindu dendam. Wukuf, sebab tu disebut tentang wukuf maksud berdiri, rupa tadallul, takbiratul ihram, rupa taslim, penyerahan, kemudian sanak dan tilawah, pujian kepada Allah dalam zikir kita dalam sembahyang, bacaan dalam sembahyang masa qiyam tu lepas pada Fatihah baca mendapa gitu gini, itu rupa tabadzul. Fatihah tu sendiri pun tu maksud tabadzul, menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rokok rupa takhaddu'. Rokok kita tu rupa ketundukan. Dari segi fizikal tu faham dah. Ia merujuk kepada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rokok. Sujud rupa takhasyu'. Sujud kita tu rupa kita khusyuk, rendah lagi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mengingati Allah, fokus kepada Allah hati kita. Julus, duduk kita ketika lepas sujud duduk. Rupa taraghub, gemar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk tergetik terkening walaupun rukun pendek. Tak ada makna walaupun rukun pendek. Kena faham dah, dari sudut fiqh duduk tu rukun pendek, julus rukun pendek tak boleh panjang daripada sujud. Sujud rukun panjang. Setengah orang duduk panjang sebab baca kan. Dia baca. Jadi baca tu biar kena molek dengan masa sujud. Beralus sikit sujud, baca 3 kali, biar lambat sikit. Jangan lebih pendek daripada duduk, sebab duduk rukun pendek. Sujud rukun panjang.
Dan tasyahud rupa tamalluk tasyahud, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah tu asyhadu an la ilaha illallah, tu tamalluk, rindu dendam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya rindunya kepada Allah, kalau boleh nak temu Allah. Tapi nak buat guna nasiblah kita tak boleh temu Allah di atas dunia. Bertemu Allah merupakan nikmat paling besar di akhirat. Tak mungkin dapat di dunia. Di akhirat tak. Sabar dalam mentaati Allah SWT. Semoga kita dapat bertemu dengan Allah. Tu ganjaran paling besar bagi orang beriman ialah melihat wajah Allah di hari akhirat. Jangan tanya kaifiat, jangan tanya lagu mana, tunggulah. Gitu. Tu cara salaf. Cara salaf tak bincang dah. Seruh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia benar daripada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak kita baca malam ni, maka berhadap segala hamba kepada Allah Taala, segala hamba-hamba hak mana ni murad sini ni, hak tadi ya, hak kita cakap hak semayang tu letak belaka dengan ciri-ciri hak no. Nah, apa ni? Maka berhadap segala hamba kepada Allah Taala ketika semayang tu dengan itu sekaliannya. Sekalian mana? Semua yang disebut di atas. Tazallulan tasliman tabadzulan takhaddu'an takhasyu'an taraghuban tamalluqan. Hak tu. Hak ada ciri-ciri tu. Sekaliannya supaya berhadap Allah Taala. Berhadap kita ni nampak fizikal, kena faham molek ayat ni. Berhadap kita nampak fizikal, kita semayang ni Allahu akbar ngadap kiblat. Kiblat itu simbol saja sebagai rumah Allah, pasal kita duduk atas dunia dengan makhluk. Maka Kaabah adalah makhluk, kita pun makhluk, kena ada sesuatu nak dihadap. Sesuatu tu syai'. Syai' itu makhluk. Hawadith, barang baru, makhluk. Tahu? Rumah Allah bukan maksud Allah duduk dalam. Jangan faham itu. Pasal orang kafir, orang Kristian dia uji orang Islam sembah makhluk kat tu. Tak, kita bukan sembah batu, kita bukan sembah. Kalau kata Kaabah tu asal daripada batu buat tak, kita bukan sembah batu, kita bukan sembah Kaabah tu. Simbolik saja, pasal kita duduk atas dunia. Kok mana-mana kita kait dengan syai'un, asya', hawadis, barang baru, ciptaan Allah, makhluk. Jadi kena sesuatu nak tunjuk. Jadi itu simbol bahawa kita menghadap hati kita kepada Allah. Itu maksud dia. Fizikalnya badan, tubuh badan kita menghadap Kaabah sebagai kiblat kita. Kiblat tu maksud dia arah tu, arah menghadap. Arah menghadap tu kepada Kaabah. Yang dulu di Masjidil Aqsa. Jadi hak penting hati, hakikat hak nak Tuhan suruh hati menghadap Tuhan. Bila sebut kediang ni supaya berhadap Allah Ta'ala atas mereka itu. Allah nak berhadap ke mana? Tak usah bahas panjang. Maksud dia Allah melihat kita. Sifat Allah melihat, maha melihat. Maka bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah melihat kita. Melihat kita dengan mana? Atas mereka itu hak semayang dengan ada semua ciri hak sebut tadi. Dengan tarahum, Tuhan melihat kita dengan penuh kasih sayang. Tarahum maksud dia kasih sayang, kesiang belah daripada Allah SWT. Sebab tu dia sebut sini dengan tarahum, yakni dengan kasihannya dan lembutnya. Kalau kembali kepada kita Arab, kasihannya dengan birahimihi, dengan kasih sayang Allah, wa lutfihi, dengan birahmihi wa lutfihi, dengan kasih sayang Allah, dan juga dengan kelembutan Allah SWT. Sifat lemah lembut, latif dia panggil. Iseng dia lutfun. Jadi orang nama lutfi, kelembutanku, comel. Biasa orang nama Latif, Abdul Latif. Contoh Lutfi pun nama kau.
Lutfi kalau tak ada abdu tak apa depan wi nama. Tapi kalau nak tok latif kena Abdul Latif. Boleh ke orang kita panggil Latif? Latif. Latif gitu. Tak? Latif. Abdul Latif, hamba kepada Allah, iaitu Tuhan yang maha lemah lembut. Kalau nak anak ni lemah lembut, wi nama Latif. Pasal bila kita panggil dia jadi doa. Terutama bila dipanggil itu oleh ibu dan ayah. Ibu lagilah orang panggil makbul doa dia. Bila dipanggil dengan nama Abdul Latif, anak jadi orang lemah lembut. Biasa tengok tau orang nama Latif ni. Tapi syarat nama tu panggil comel, jangan panggil dak lengkap ataupun dak putih dia. Boleh ke orang Terengganu ni, orang Kelantan lagilah. Abdul Rahman panggil meh, lari nak wi makna ke mana, dak mari doa tu. Dia jadi doa. Nama kita ni Nabi sebut jadi doa. Jadi biar wi nama comel, jangan wi nama pelik-pelik anak, cucu anak ni nama comel. Dan wi nama comel kita pun panggil comel, jangan wi panggil pelik. Khadijah panggil Kati. Tahu? Khadijah panggil Kati. Maryam panggil Mary. Nama nak suruh punya putih. Daniel, comel dah nama Nabi. Daniel. Nama antara nama Nabi orang tak apa tahu kisah dia. Kita panggil Daniel punya putih. Panggil dengan sebutan tu Daniel. Uzair. Ini nama-nama orang jarang guna. Contoh tak? Banyak lagi ya. Syam'un. Nak wi anak orang gagah, jadi gagah dia. Syam'un. Orang putih panggil Samson. Nama orang putih. Syam'un salah seorang daripada Nabi di kalangan Bani Israel. Kekuatan dia, kekuatan yang sangat hebat, berjuang di jalan Allah SWT 1000 bulan. Wi nama. Ada kesan tu sebab kita doa tu sesuai dengan pemilik nama. Jadi kita wi nama Allah macam Lutfun. Latif, ciri sifat-sifat dia panggil Latif atau wazan Latif, fa'il kena baca atas wazan Latif. Abdul Latif, hamba kepada Tuhan yang maha lemah lembut. Kita salah satu doa hak molek kita minta dalam keadaan kita diuji dengan bala bencana, dengan ujian yang kerah daripada Allah, kita ya Latif ultuf bina. Ya Allah, ya Tuhan yang maha lemah lembut, minta bergaluhlah dengan kami ni yang lemah, tak tahan nak lalu. Tak, mari kena sesama batuk ni 2-3 minggu dah. Tak boleh nak pergi kerja, nak pergi kan takut jakit kat orang, influenza hari tu Covid. Molek ya Latif, ambil ya Latif, minta dengan Tuhan yang maha lemah lembut, ultuf bina, minta berlemah lembut lah dengan kami. Kasar ni ujian ni, sakit tak tahan. Ya Allah, Engkau maha mengetahui betapa kami ni tak mampu melalui. Jadi ni kita sebab tu penting kita faham setiap nama Allah SWT tu ada makna dan sesuai. Bila kita nak minta sesuatu, panggil dengan nama itu. Itulah salah satu daripada ulama, dia kait hak jadi Ismul Azam. Ismul Azam ni sampai 14 kali disebut oleh ulama berdasar kepada dalil hadis. 14 khilaf ulama mendapa Ismul Azam, nama Allah yang paling agung, yang bila kita doa dengan dia Tuhan makbul, mustajab. Tuhan makbul lalu mustajab. Salah satu pandangannya ialah kita ambil nama sesuai dengan benda yang kita minta. Ya Allah, ya Tuhan, ya Razzaq yang maha memberi rezeki. Ya Razzaq, susah hidup ni, dok kerja PKP lama ni, setahun dok kerja, makan pun kena catu, beras tak ada. Tahu, nak buat lebih kurang takut jadi benda haram, ketek tu ketek ni. Minta Tuhan turunkan rezeki. Campur dengan ya Latif tadi. Ni salah satu pandangan ulama yang mengatakan itulah Ismul Azam, tidak tertentu kepada tertentu sahaja. Contoh setengah ulama dasar kepada hadis, dia ambil zahir makna hadis tu, maka Ar-Rahman, contohnya Ar-Rahmanur Rahim, Ismul Azam. Boleh pakai pasal saya ambil ni daripada hadis. Ada 14 pandangan.
sebahagiannya saya sebut sebahagiannya saja secara lalu. Ar-Rahmanur Rahim, ya Rahman ya Rahim, Ismul Azam. Ya Allah setengahnya, Allah tu Ismul Azam. Isim zat, isim zat itulah Ismul Azam. Ya Allah. Jadi bila doa jangan tinggal ya Allah. Setengah mengatakan ya Rabb. Rabb itu Ismul Azam. Ya Tuhan pencipta. Ini antara pandangan ulama lah. Lain banyak lagi. Ya Hayyu ya Qayyum Ismul Azam. Ya Al-Ahadus Samad. Baca macam surah Al-Ikhlas. Allahumma antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta benda kita nak. Itu Ismul Azam. Dasar kepada hadis Nabi dalil-dalil. Tapi ulama tasawuf dia sebut hikmah di sebalik khilaf di kalangan ulama terhadap apa sebenarnya Ismul Azam, tak ada pandangan yang sepakat. Ialah seumpama Allah merahsiakan bila malam Lailatul Qadar, nak suruh kita sebut belaka nama dia. Malam Lailatul Qadar jadi rahsia, nak suruh kita beramal belaka malam setiap malam Ramadan. Begitu. Jadi kita sebut belaka nama Allah ada. Nah, amal. Sebab tu salah satu hadis Nabi SAW, siapa hok hafal memelihara, ya apa? 99 nama Allah, dakhalal jannah, masuk syurga. Boleh masuk syurga. Man hafidha siapa apa 99 min asma'illah, dakhalal jannah. Siapa apa 99 nama Allah ni masuk syurga. Sebab makna ada belaka. Kalau faham molek lagi bagus. Baik, waktu celah je, minta maaf banyak ni. Panjang sikit waktu. Kemudian dan supaya berhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut dah sini, berhadap sini bukan berhadap kita kepada Allah. Allah tak berhadap macam kita berhadap kepada Allah sebab kita makhluk. Faham deh? Maksud dia Allah melihat kita dengan rahmatnya, sebagaimana disebut dah situ tu. Atas mereka itu orang semayang hak dengan penuh, ada belaka ciri-ciri tadi dengan tarahum, dengan kasih sayang Allah, yang ini dengan kasihannya dan lembutnya, dan berhadap dan diterima sembahyang itu. Nya kembali kepada solat kita yang penuh dengan ciri-ciri yang disebut tadi. Tuhan terima semayang orang hak ada ciri penuh ni. Begitu. Sebab tu khusyuk, bila kita bahas khusyuk dulu, khusyuk adalah rukun juga, tapi bukan rukun zahir semayang. Hak kita bahas pekoh. Tak masuk dalam bab pekoh. Pekoh ibadat itulah. Sebab pekoh ibadat cakap pasal zahir. Dia rukun juga, rukun batin semayang. Khusyuk tadilah rukun batin semayang. Tak ada rukun batin, tak ada penerimaan daripada Allah. Semayang sah. Dari sudut rukun pekoh 13 perkara, start daripada takbiratul ihram, niat, qiyam, sampai salam dan tertib. Cukup lekat dah. Sah tak? Sah semayang. Sah lah. Tapi ada di sana ada rukun batin. Rukun batin tu hati. Kan hati. Tidak ada khusyuk sehingga 0%, semayang tak terima. Tak ada lah. Jadi ia masuk dalam makna hadis. Semayang ni dia diangkat kepada Allah SWT, dia ke hadratillah. Bila Tuhan tak terima, tak ada khusyuk langsung, 0%. Pakai ikut tunggang-tungging gitu. Kalau betul ada gitulah. Pada adab wallahu alam lah, pada adab mustahil bakali jenis ikut gitu je. Tapi kalau ada gitu 0%, naik jadi macam kain buruk humbang ke muka kita balik. Semayang tu berupa kain buruk humbang ke muka kita balik. Tak nampak, tapi disebut oleh Nabi. Semayang orang tak ada khusyuk, tak ada penerimaan daripada Allah SWT, tak ada. Sebab dia merupakan khusyuk, itu merupakan syarat qabul batin semayang. Nak batin semayang ada kena khusyuk. Selain daripada kita belajar pekohnya, belajar juga dari sudut hak batin dia sikit sebanyak. Walaupun payah nak siapa, kena belajar, kena ada jihad ke arah mencapai
baru tu hang wi maah. Kalau mari semayang pun ingat juga bini rumah, ingat juga kerja buat, ingat juga barat tinggal. Tu hang wi maah. Hak dah boleh, dah lah dak belajar semayang ikut dang. Mana mungkin nak dapat khusyuk? Kalau syarat dak cara, rukun dak cara lagilah. Semayang dak sah, batin out terus. Mana mungkin batin diterima kalau semayang tidak sah? Hak rukun dan syarat sahnya. Jadi kena jaga hak fardu ain dulu. Nak pergi kepada martabat lebih tinggi, kena jaga fardu ain dulu. Oh boleh pergi hak martabat lebih tinggi. Jadi bila kita belajar, kita niat azam kita dalam usaha untuk akak martabat diri. Mudah-mudahan begitu. Sebab Tuhan cinta kepada orang-orang yang berusaha untuk mencintainya. Kita nak dapat mahabbatullah, cinta hakiki daripada Allah, kena usaha. Jadi baru ada kesiang daripada Tuhan. Tuhan ni siang kita sungguh nak ke dia. Kita sungguh nak ke Tuhan. Tuhan siang ke kita. Tuhan maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Sebab tu saya ingat masa muda-muda dulu baca kitab, kisah nak dapat khusyuk. Khusyuk nak boleh ke khusyuk tu habis aspek yang ambil kira. Daripada zahir sampai ke batin. Daripada pakai persediaan sebelum masuk waktu, pakaian warna, ambil semayang lagu mana, beraluh ambil semayang warna, siapa dok bazir air wala setitik. Siapa ketika nak semayang ngadak lagu mana, niat lagu mana, tengah semayang lagu mana, tempat semayang lagu mana, bukan badang pakaian tempat semayang saja. Cek hati pula, istighfar pula. Masa ambil semayang tu macam Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya lah. Suti-suti tu. Suti-suti perbuatan kita basuh tu basuh ni, hak sunat dan wajib, hak rukun tu kena ingat belaka. Hak tu hak mahal. Jadi kita mana dang gitu semua kena molek itu gaduh. Cocah ambil hak rukun sahaja. Jadi nak pergi ke martabat tinggi ni benda bayar tapi kena cuba lah. No. Tiga basuh tangan kita teringat tangan kita ni rajin tapo anak tapo ni dosa haram tapo. Tapo anak kita muka contoh. Tapo bini, hak tapo bini, tapo bini. Tahu, hak ketek barang orang, Ataupun ambil wah pelang jirang muka sebelah rumah. Dak khabar ke dia kita ingat apa? Ingat ustaz ngajar kata tak boleh. Ingat dosa-dosa kita dengan tangan. Lepas tu koma dengan hak mulut. Seduk air hidung dengan hak hidung cium dia tak betul. Gi tebang cium bau wangi perempuan ajnabi haram. Dosa hidung, dosa mata tengok hari-hari, dosa aurat perempuan. Ni kita berasa kita baik, kita nak khabar orang tak baik. Orang artis daripada tudung pecah tudung balik, kita kipuh kat orang. Ni ciri ahli neraka. Kita tak sedar, kita pergi sebar gambar orang tu tak pakai tudung, dosa dah. Tengok orang tak pakai tudung dengan sengaja tu dosa dah. Kita pergi sebar pula, kita kata ke dia ciri ahli neraka, kita tak sedar kita ciri ahli neraka pasal nampak salah orang, tak nampak salah diri. Kita sebar tu perbuatan dosa dah. Benda tu langgar syariat dah. Kita pergi tupang sekaki langgar syariat menyebarkan orang dah aurat, tak boleh. Maka kena tengok diri kita. Mata, telinga kita dengar benda tak molek. Dengar lagu-lagu yang canggah dengan syarak. Lara banyak dah ingat, siapa dah ingat Tuhan dengar lagu. Tahu? Musim zaman learning kan. Nak molek ustaz-ustaz sendiri pun buat video TikTok. Latar belakang lagu tu lagu dak juruh dah. Ya dak sedar. Zaman learning nak kata ke mana? Perhati yang molek. Lagu sedap tapi bahasa lain. Ni bahasa Jerman, ni bahasa Rusia, ni bahasa orang putih. Orang putih pun kalau tak faham pun berat nanang dah. Tak apalah bahasa Jerman gitu gini. Lagu tu puji agak. Puji mabuk-mabuk kita duk pasang. Atta lupa. Sedap. Bunyi sedap kita pasang lalu padahal bahasa Arab kita ingat ke macam bunyi bahasa Melayu orang negeri Sembilan je kita pun pasang. Wak latar belakang ni kena tengok zaman learning. Hak nyanyi lagi video lama
admin dia tu buat masuk lagu dok juru. Hak kita dang perasan kita tegar. Kena tukarlah. Tak boleh. Ni benda-benda baru yang ustaz-ustaz je kena tahu, kena khabar kepada orang ramai. Jadi ustaz-ustaz memang dak padang ngaji hak kita semata-mata kita kena tengok juga isu semasa supaya tahu hak ni dak betul, hak ni betul, kena khabar kepada masyarakat. Masyarakat ikut dang je, hak berahi Hindustan ke cara Hindustannya. Nah, nyanyi lagu Hindustan, dia dak tahu lagu tu lagu kait puja orang, bukan puja Tuhan, puja orang. Sayangnya ke bini dia, siapa puja bini dia nu macam Tuhan aku. Nyanyi lagu sebab sedap. Oleh kerana pelakon Soho yang diminati dipuja. Syahrukh Khan, Salman Khan, Genghis Khan, di punah itu. Tidak sudah kait dengan akidah kena molek lirik. Tengok hak molek dak pakar tu. Nak pakar kerana dakwah, cari lagu molek. Zaman lah ni. Dia kait belaka pekoh. Sebab tu ulama-ulama yang kena kaji semua, kena tubik semua kitab, kena buat fatwa semua. Pasal sifat pekoh ni anjal. Setiap masa diperlukan. Ulama kena khabar semua. Faham? Dah zaman dulu tak ada. Lah ni ada, kena ada hukum. Ada kawan-kawan lah 2-3 orang, kawan-kawan ustaz-ustaz je pakai. Tolong dia ni anak murid tok guru dia masa belajar Jordan, tok guru besar dia. Karang banyak kitab tok guru dia. Tok guru dia pun oleh kerana suasana semasa ni ada masalah dengan orang ramai ni dak sedar dia buat dosa dalam keadaan dak sedar, buat benda salah, benda haram. Kerana adanya medsos. Dia buat kitab kecil makalah je, lepas tu terjemah. Kawan-kawan ni balik dah Malaysia ni jadi ustaz-ustaz apa Terengganu, ada Johor seorang gitu gini pakak tu dia. Ayo buat keluar buku terjemahan daripada tulisan tok guru dia tentang pekoh media sosial. Hak mana betul, hak mana salah, hak mana hukum haram, harus, makruh. Tahu? Jadi benda-benda baru gini kalau ustaz ngajar dak sebut ni orang awam tak tahu. Kena khabar. Orang learning. Mentang-mentang ada ustaz, ada set pondok, ada pusat pengajian Islam. Tahu? Ustaz bawa anak-anak murid pergi tengok Mak Kilah. Dia berasa tengok filem ni boleh belaka. Ni Mak Kilah tu boleh tahan lah pasal orang tutup aurat belakang. Cerita pun cerita wis semangat jihad. Bela Melayu dan Islam. Tiba-tiba dia boleh ambil kias situ boleh belaka tengok. Cerita lain pun jerakung dalam almari pun boleh. Penerbit jerakung dalam almari pula. Maknanya sujud syukur. Sujud syukur boleh sejuta ni. 3-4 hari tayang boleh sejuta. Sujud syukur cerita jerangkung dalam almari. Kita hak angkat martabat atu. Maknanya cerita atu. Orang Melayu hak memang sinonim dah dengan takut atu. Tahu? Dia punah. Sebab takut dia masuk garis pergi kepada hak masalah akidah. Cerita-cerita khurafat ni tahayul bawa ke situ. Tambah. Ini penting orang-orang agama ni kena tengok situasi semasa dah khabar masalah tu masalah ni. Baik, kembali pada sering. Maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada pekerjaan semayang. Semayang paling besar sekali. Pasal semayang paling besar sekali. Lepas pada syahadah semayang. Nisbah atas ibadat, maka semayang paling besar. Nisbah atas orang panggil sudut pandang tengok rukun Islam, syahadah paling besar. Tahu? Nisbah atas ibadat nombor 2 semayang. Rukun pertama syahadatain. Rukun kedua semayang. Maka semayang pekerjaan paling besar. Amal paling besar kena tengok. Jadi besar tak besar semayang. Perbeza antara kekufuran dan Islam. Al-ahdu baini wa bainakumus solah. Nabi kata janji aku ngemung, ikat janji ni aku ngemung, kamu ni umat adalah semayang. Mudah semayang tak ada janji, tak ada syafaat, tak ada gitu.
nak ngaku mak pun tak guna. Tak, nama Islam tapi masalahnya tidak sembahyang. Berhenti sekejap sebentar. Ada takut betul lah tak kabur kan, ada tahlil ke benda-benda sembahyang ajak tak oh. Mesti awas sikit kalau ada. Tak ada pesanan, tak ada permintaan tau. Sebab nak agak lagi baca sikit lagi sebagai dua. Baca sikit lagi deh. Dua baris. Dua baris sikit. Dan sabda Nabi, bermula sembahyang itu nur, dan lagi sabdanya, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam sembahyangnya, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Habis itu baik. Dan sabda Nabi SAW, dia ambil dia dak ambil matang ni, ambil terjemah lalu, bermula sembahyang itu nur. Situ je hak asalnya panjang. Hadis Nabi SAW ni ada dalam hadis 40 pun ada. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, kalimah alhamdulillah, zikir alhamdulillah memenuhi timbangan mizan, timbangan esok-esok hari akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, kalimah subhanallah alhamdulillah zikir dua ni memenuhi langit dan bumi, memenuhi langit dan bumi kalau nampak timbangan nak kabar berat. Kemudian wassalatu nurun, dan sembahyang itu adalah cahaya. Lagi wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah keterangan. Wassabru diyaun, dan kesabaran itu adalah sinaran. Wal Qur'anu hujjatul lak au alaik, dan Quran itu merupakan hujjah
bagi kamu atau ke atas kamu. Hujjah bagi kamu maksud Quran menyokong kita bila kita buat taat, menjauhi larangan. Quran jadi hujjah atas kita di hari akhirat esok. Hujjatul laka, hujjatun alaik. Quran jadi hujjah ke atas kamu bila kamu tidak mentaati Allah, membuat larangan Allah. Hak tu Quran jadi hujjah ke atas apa yang kamu langgar esok di hari akhirat. Quran. Jadi sini poin hak dia nak tengoknya, as-salatu nurun dalam hadis ni. Di as-salatu nurun, sembahyang itu adalah cahaya. Fungsi sembahyang itu adalah cahaya. Sebagaimana sedekah, dia jadi fungsi dia sebagai keterangan bagi kita esok di hari akhirat. Sabar itu menjadi sinaran bagi kita esok. Quran itu kita baca-baca, kita ikut Quran, yang menjadi hujjah bagi kita esok, dia bela kita. Jadi semayang adalah cahaya. Sebab tu orang jaga semayang, bangkit daripada kubur esok-esok, tak ada payah lapu suluh, spotlight tak payah dah. Ada berapa watt, 1200 watt ke berapa pun tak perlu. Bangkit daripada kubur lepas daripada ditiup sangkakala kedua, khilaf sangkakala ketiga pada setengah ulama. Tiup sangkakala kedua ni, tak bangkit pada kubur kan, nak pergi pada mahsyar. Nak pergi pada mahsyar ni cerah. Orang banyak dosa, semayang pun dah gelak guguk macam orang buta, gagal, sadung dan sebagainya. Maka orang hak jaga semayang jadi cahaya bagi diri dia. Dan bila dah dia tu terkenal dengan semayang, dengan sempurna diterima oleh Allah SWT, sebagaimana kita bahas tadi tu, hak comel. Tak, daripada dulu lagi kita bahas orang hak semayang, air semayang pun comel. Tak, muhajjalin. Yang panggil dia pasal dia melebihkan, ambil semayang pada perkara-perkara yang sunat pada anggota, melebihkan basuhan. Esok bila hari akhirat pada mahsyar, nak cari Nabi untuk dapat syafaat kubra. Panjang sangat ni perjalanan ni, nak ke tak tahu berapa trilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai lening, sampai esok kiamat esok. Tuhan nak tu di mizan amalan kita, nak cari, nak pendek masa, nak cari Nabi syafaat kubra. Banyak dosa apa semua, nak cari syafaat kubra. Pastikan kita ni semayang molek. Pasal daripada jauh Nabi tengok Jibril sebelah dekat haud Nabi, kolam Kautsar, haud Nabi tengok jauh, ini nampak dah umatku. Ummati dia panggil. Pasal nampak kesan daripada semayang, kesan daripada air semayang dan semayangnya. Takkanlah kesan daripada air semayang tapi tak semayang pun. Nabi nak iktiraf, masuk sekali dengan semayang. Air semayang comel, semayang. Nabi ummati, Nabi panggil umat aku. Masa tu Nabi panggil. Jadi mudah-mudahan kita ni diberikan hidayah untuk melaksanakan semayang ni dengan air semayang comel sempurna, dan juga semayang pun comel sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan begitu. Tu as-salatu nurun. Dan lagi sabdanya, sentiasa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya. Kita sebut dah tadi tentang berhadap ini dah. Disebut sini ni Syekh Daud Al-Fattani mengambil jalan menulis kitab ini dengan jalan salaf. Dengan jalan salaf dia ambil sebutir-sebutir tanpa menghuraikan makna itu. Daud. Jadi menghadap dengan mukanya, muka Allah. Kita nak kata ke mana? Maksud dia Allah melihat kita dengan rahmat. Tu cara jalan khalaf. Pasal takut orang awam, terutama kita masyarakat Malaysia tak biasa dengan bahasa Arab, tapi terjemuh gitu maka kita ni tak biasa dengan bahasa Arab. Bila tulis gitu takutnya bayang Tuhan ni ada muka. Kalau sebut tangan ya tu Tuhan ada tangan. Kalau yada ni Tuhan dua tangan. Idea tu Tuhan tangan banyak, Tuhan tangan banyak. Mana mungkin? Patung Hindu ada tangan banyak. Tak boleh. Takutnya begitu. Maka kaedah khalaf ialah menghuraikan, mentakwil makna-makna yang mutasyabihat itu supaya tidak ada kekeliruan dan salah faham pada pentafsiran di kalangan orang awam. Itu jalan khalaf. Maksud menghadap dengan mukanya muka Allah, Allah melihat kita dengan rahmatnya.
selama berkekalang ia di dalam sembahyangnya. Kata ulama, maksud berkekalang dalam sembahyang, siapa kita ingat kepada sembahyang selepas itu pula. Itu maksud berkekalang dalam sembahyangnya. Bukan setakat berkekalang dalam sembahyang, sembahyang tak, mayang akan datang, mayang akan datang sampai ke mati. Itu maksud dia. Berkekalang ia orang sembahyang dalam sembahyangnya. Comel sembahyangnya sampai bila-bila. Gitu. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya. Ni ayat mutasyabihat belaka ni. Mendirikan mukanya. Kita nak kata apa ni? Mari daripada Syekh Daud Al-Fattah ni, kitab turah. Kena faham molek tu. Takut jadi Wahabi. Dia panggil istilah ilmunya dari sudut ilmiah panggil Hanabilah Mujassimah. Syuyukh atau masyayikh ulama-ulama besar Azhar, dia kelompok ni digelar sebagai Hanabilah Mujassimah. Hambali pada fiqhnya, Mujassimah pada akidah dalam konteks zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka sifatkan Allah itu, mereka gambarkan Allah itu ada anggota. Jadi siapa-siapa yang beriktikad begitu kafir, sesat, keluar daripada Islam bila menganggap Allah ada anggota. Tapi kalau dia kata tak ada anggota, dia jadi tak ada anggota tapi tangan-tangan, wajah-wajah, masuk dalam Hanabilah Mujassimah tadi. Berdosa besar, tidak dikafirkan. Orang itu tidak dikafirkan tapi berdosa besar. Pada sisi ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah tak boleh kata gitu. Jadi dia kata tangan juga tapi tak serupa dengan tangan makhluk. Muka juga tapi tak serupa dengan muka makhluk. Kaki juga tak serupa dengan kaki makhluk. Lengan juga tapi tak serupa dengan lengan makhluk. Mata juga tapi tak serupa dengan mata makhluk. Ni orang panggil Hanabilah Mujassimah. Dia menyerupai Mujassimah. Kalau Mujassimah sebenar keluar daripada Islam, daripada 73 keluar salah satu kelompok Mujassimah, menjisimkan Allah. Kalau betul menjisimkan Allah begitu, keluar daripada Islam, kafir. Tapi kalau kata tangan juga tapi tak sama dengan makhluk, itu berdosa besar. Di sisi ulama Ahlussunnah Jemaah kata gitu, berdosa besar, keluar daripada Islam, tidak sepakat akan kafirnya. Bila tak sepakat akan kafir, tak boleh jatuh hudud. Satu kaedah fiqh, raddul hudud bisyubuhat, tertolak hukum hudud atas perkara yang syubhat. Antara perkara syubhat, khilaf ulama antara dia tu kafir tak kafir. Ada ulama kata kafir, ada ulama kata tak kafir, maka tidak boleh jatuh hukum kafir pada mahkamah syariah. Kerana ada syubhat dalam masalah dia tu. Sama dah dalam hukum masalah qadariyah pun begitu. Qadariyah. Ulama khilaf antara kafir tak kafir dia. Pegangan dia, salah satu pegangan dia kait dengan perbuatan Allah, af'alullah, perbincangan perbuatan Allah. Maka hak ni tak jatuh kafir dengan kesepakatan ulama. Setengah ulama Ahlussunnah Jemaah kata kafir, setengah ulama Ahlussunnah Jemaah kata tak sampai kafir lagi. Dosa besar, sesat, bid'ah. Akidah yang bid'ah. Dalam bab mengatakan masalah Allah memberikan, contohnya memberikan kudrah kepada manusia, manusia melakukan perbuatannya sendiri dengan kudrah yang Allah beri, maka hukumnya berdosa besar, sesat, bid'ah. Yang sesat dalam perbicaraan usuluddin, akidah. Tak boleh pakai, bukan Ahlussunnah Jemaah pegang itu. Kita kena faham Allah SWT, semua perbuatan kita, kecil, besar, sembunyi tak sembunyi, perbuatan hati sekalipun, semuanya adalah perbuatan Allah pada hakikat. Ni perbicaraan akidah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Tu masalah pergi kepada akidah lah. Jadi sini ni sebab eret daripada masalah mutasyabihat, ayat mutasyabihat tadi. Sebab Syekh Daud waktu ni guna perkataan-perkataan mutasyabihat. Jangan salah faham deh. Syekh Daud waktu ni bukan Wahabi. Dia panggil aliran tu, dia panggil menyerupai salaf. Salafus soleh begitu. Ia tak hura dah. Ia tafwid dipanggil, menyerahkan kepada Allah maknanya. Ia kabar je, dia nakal daripada dulu sampai sekarang, nakal sampai kita. Lepas tu nak hura boleh tak? Jangan tafsir secara tafsili. Jangan mentafsirkan dia itu ataupun takwil secara terperinci. Itu kaedah khalaf dia panggil.
Serah kepada Allah. Tafwid maksud dia serah kepada Allah makna. Kita tak tahu. Manusia tak tahu makna. Makna itu serah kepada Allah. Dia yadun baik, wajhun baik, serah kepada Allah. Tu cara salaf. Sebab tu dia bawa gini. Syekh Daud Fatani. Tapi untuk cerita pada orang awam ni kita kabur lalu. Kita kena guna kaedah khalaf, takut salah faham. Kaedah khalaf kena cerita perinci. Maksud Allah menghadap kepada kita dengan mukanya, tak beralih muka Allah. Maksud dia Allah memandang kita dengan rahmatnya. Wallahu ta'ala alam. Panjang dong. Nanti kita tengok balik pada pengajian akan datang. Habis itu. Subhanahu wa ta'ala dirikan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalang berhadap ia atasnya. Maksud selagi mana kita semayang comel ngadap Tuhan, jaga khusyuk, Tuhan tak beralih melihat kita dengan rahmatnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.